Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi pengurusi majlis, yang saya hormati nazir masjid selaku tuan rumah, yang saya kasihi pengurus tabung haji dan juga staf-staf, rakan-rakan, yang saya amat hormati bakal-bakal Tuyufur Rahman yang telah menamatkan kursus haji. Seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini insya-Allah dengan masa yang terluang ini kita akan bincangkan secara khusus berkenaan dengan menuju haji yang mabrur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, antara nikmat yang Allah kurniakan pada kita adalah kita dapat untuk menghadiri kursus haji sebelum daripada kita pergi haji. Kerana hampir setiap tahun kita akan mendengar orang yang pergi ke Mekah buat haji, balik daripada buat haji dia akan rasa sesat. Ada yang ni tak kena, yang tu tak kena, yang ni rasa biang. Itu kursus dah. Bayangkan kalau tak kursus. Dan uniknya haji ni, kita belajar setara mana pun, hebat setara mana pun, bila mana kita pulang, kita pergi bincang dengan orang, kita akan terasa, oh aku tak faham, tak tahu, sebenarnya begini. Dia akan rasa ada benda yang masih lagi lompat. Sebab itulah Syekh Allamah Hasan Walad Dadu pernah berkata, haji ni kita pergi setiap tahun pun kita akan bertemu dengan masalah baru dan isu baru, perkara baru. Itu uniknya ibadat haji ni. Ini uniknya. Jadi dengan sebab itu, walaupun kita dipeluangkan sekali peluang, tapi kita gunakan peluang ini dengan sebaiknya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala melalui kitabnya yang masyhur Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah telah menyenaraikan mukaddimah ibadat haji. Salah satunya, maka hendaklah mereka yang ingin melaksanakan ibadat haji itu belajar. Sehingga Imam Nawawi sebut pada akhir juga, kalau kamu tengok ada amalan-amalan orang Mekah yang mana kadang-kadang pelik, kamu jangan terpedaya. Kadang-kadang mereka ini jahil. Orang Mekah tu bukan mesti orang Mekah, tapi orang pergi ke Mekah buat amalan. Jadi kita jangan ikut yang tak betul. Sebab itu, bila kita belajar daripada permulaan, daripada niat, daripada talbiyah, daripada ihram, daripada bentuknya sampai kepada Kaabah, syarat tawaf, sampai kepada sa'i, begitulah bercukur, pergi ke Arafah, menuju ke Musdalifah, pergi ke Mina. Semuanya itu ada peraturan-peraturan
Kerana kita kena faham haji ni Nabi menyebut khuzu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Mu ambillah ibadah haji tu daripada aku. Ibadah haji tu mu ambil daripada aku. Ambil di sini secara live, secara reality. Maksudnya sahabat ni tengok perangai Nabi buat haji, dia pun ikut. Tengok buat haji, dia pun ikut. Satu persatu. Dan ini penting. Bila kita tengok macam tu, maka sebenarnya barulah kita akan faham betul. Sahabat buat macam tu. Sebab itu yang merawikan atau yang meriwayatkan hadis berkenaan haji Nabi ni ramai. Yang paling masyhur sekali hadis daripada Jabir bin Abdullah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, panjang cerita satu persatu. Ibnu Abbas riwayatkan juga, Abu Hurairah meriwayatkan juga, dan ramai lagi. Apa berlaku sehingga kadang-kadang kita kata macam tak ada kena-mengena dengan ibadah haji? Ada juga. Aisyah nak sampai kota Mekah, datang haid, menangis dia. Asma binti Umais nak sampai dekat dengan Bi Ali, telah bersalin. Ada hukum hakamnya. Ada sahabat berburu, ada sahabat tak berburu, telur kepung je. Sedangkan kita baca antara perkara larangan ihram adalah buru binatang. Semuanya itu dibahaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para ulama. Jadi insya-Allah pada hari ini kita nak bincang berkenaan dengan haji yang mabrur, insya-Allah. Pertama sekali, apa makna haji mabrur? Kalau kita sebut haji dipanggil sebagai mabrur, ini berdasarkan kepada sebuah hadis sahih. Nabi menyebut di ujung hadis tersebut, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al jannah. Haji mabrur ni tak ada balasan kecuali syurga. Apa makna haji mabrur? Haji mabrur, bir ni maknanya kebaikan, kebajikan. Maka haji yang penuh dengan kebaikan dan kebajikan. Cumanya haji mabrur ni, kata ulama, bila mana seorang itu dapat, maka dia dapat syurga Allah. Walaupun pembahagian haji itu ada yang kita katakan bahawa ada haji yang kita kata tamattu', qiran, ifrad, itu jenis haji. Tapi pentingnya haji bukan sekadar dapat pilih nak buat, tapi yang pentingnya haji mabrur. Awak dapat apa pun, yang naknya haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur, haji yang tidak dikotori dengan dosa. Dia pantang larang haji ni mudah je. Tapi kerana mudah itulah orang kadang-kadang terleka. Apa pantang larang haji? Pantang larang haji yang pertama sekali, jangan cakap mengarut. Cakap mengarut ni satu hal. Yang kedua, jangan buat perkara yang tak baik, yang fasik-fasik. Yang ketiga, ini paling disukai, jangan suka berdebat. Jangan suka berdebat. Syekh entah awak haji buat ni, tak lah betul Syekh, anda belajar di Masjid Tun Muslim kata gini. Tak, saya ada tok guru, tok guru saya kata gini. Dia tok guru entah dengan anda, tok guru entah lagi jahil, tok guru anda lagi alim. Tok guru duk minum teh sama dua orang.
Kita bergocoh lah, bengkak je. Ini banyak. Minta maaf, ni pengalaman-pengalaman yang mendewasakan kita, mengarifkan kita. Sebab tu dalam Quran bila buat haji Allah sebut al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji ini dia ada bulan-bulan yang tertentu. Siapa yang melaksanakan ibadat haji, maka jangan dia rafas. Rafas ni cakap berkenaan isu seks. Dah pakai ihram, dah gini, dah lama tak ada bersama isteri, dah bincang kau ni. Ini mengaruh otak. Jadi ini satu. Dan yang kedua, wala fusuk, cakap kalau tak baik, begini. Kata orang ni, orang tu gini, orang ni gini. Dia, sebab ramah. Saya sebab itulah saya fikir kalau bolehlah orang di Mekah ni, hak paling baik sekali ialah memang Allah kata liman istata'a ilaihi sabila. Kalau kaya, pergilah duduk, ambillah package 2 orang sebilik. Kalau kaya, kalau tak kaya tak apalah. Sebab ni lah, duduk 4 orang, mamek hak ni je ni, bila ada makanan tu alhamdulillah, rezeki datang. Duit dia sedikit pun dah bagi ke orang. Nak beli walimah tak boleh, nak beli wahibah tak boleh, nasi arak jauh nak belanja orang. Payah. Ada jenis manusia bila ramai macam tu minta maaf. Jadi perang. Sebab itu haji ni kena orang, kena betul. Kawan kalau dapat masa haji, itulah kawan paling setia. Kawan kita dapat. Kita umur 55 tahun dapat pergi haji. Kawan kita ada sekolah rendah, ada sekolah menengah, ada sepejabat, ada baik semua sekali. Tapi bila mana kita sampai Mekah 50 hari duduk, 45 hari kita duduk di Bandar Tung Siang sini. Kawan kita yang kedua duduk di Kuala Perlis. Kawan kita yang ketiga duduk di Tawau, Sabah. Kawan kita yang keempat duduk di Ulu, Kuala Berang. 4 orang. Kita duduk di Bandar Tung Siang. Kawan kita yang kedua duduk di Kuala Perlis. Kawan kita yang ketiga duduk di Tawau. Kawan keempat duduk di Kuala Berang, Terengganu, jauh. Anak nak nikah, kawan ni hantar surat, telefon, WhatsApp. Kita duduk sini, ambil kapal terbang, pergi ke Tawau. Siapa asalnya bagi 50 riyal je, tapi naik kapal terbang laki bini ni habis 1,500. Tak apa. Tu nak ceritanya betapa indahnya kawan masa musim haji. Ingat, sebab masa kawan musim haji kerana Allah, bukan kerana lain. Itu mahal. Sebab itu masa musim haji lah kita boleh bina kawan-kawan yang baik. Itu satu. Haji mabrur ni tak boleh macam tu. Baik. Haji mabrur ini tuan-tuan, petanda dia Nabi sendiri bagi tahu kat kita. Sabda Rasulullah SAW bila sebut tentang haji mabrur tak ada balasan kecuali syurga, sahabat tanya, apa tanda haji mabrur? Maka Nabi jawab, tanda haji mabrur itu ialah ifsya'us salam wa it'amut ta'am. Orang ni bila dia balik daripada Mekah, perangai dia suka beri salam kat orang. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Temu tak? Assalamualaikum. Tuan-tuan, apa makna Assalamualaikum? Makna Assalamualaikum, hati dia baik. Musuh kita, sahabat kita ni musuh kita. Kita nak beri salam dia, tengok ada malah tu. Tapi bila kita boleh beri salam, mana hati kita baik? Hati kita baik. Itu tanda mudah.
Tapi berapa ramai orang boleh beri salam? Tak ramai. Satu. Yang kedua, ita'am ta'am, suka jamu orang, buka makan. Perangai suka jamu orang ni tu tanda haji mabrur. Sebab Mekah ni mengajar sifat kebaikan. Dia tidak mahu kita ekspor bersama kita pergi ke Mekah dengan sifat kekedekutan. Dekut semua, bakhil. Itu buat. Sebab itu di Mekah kita tengok sabir banyak. Ada orang derma selori, ada orang derma macam-macam. Ada orang derma kat ni, ada orang derma kat ni. Ya Allah, tuan-tuan, banyaknya. Baik. Jadi bila baik ni, boleh beri makan begini, ni maknanya dia ni pemurah. Al-jannatu darul asqiya, syurga tu adalah negeri orang-orang yang pemurah, orang yang dermawan. Ni dia pergi kata imam kat Nazir, dia kata, Ji, malam ni siapa ceramah? Orang kata Haji Mak ceramah. Ngajak, Ji, malam ni saya nak sponsor makan. Berapa orang? Ada 200 orang. Ataupun saya beli mi goreng 200 orang. Saya ekstrakan 250. Okey. Mi goreng tengok-tengok harga RM1.50 satu. Maka habislah timai kat RM400, RM300. Tapi dia bukan buat tiap-tiap malam, ikut kemampuan. Mungkin sebulan sekali, mungkin ini. Hari ni tanda haji mabrur. Kalau balik makin kedeku, susah. Haji mabrur ni lain. Dia orang yang pemurah. Saya alhamdulillah tuan-tuan, macam tuan-tuan jugalah, temu ramai kawan-kawan yang sifat pemurah. Saya pernah temu kawan saya di Mekah, orang Syria. Masih sekarang saya ingat. Masa tu saya tak ada kerja, kerja sendiri je. Jadi orang malam-malam ni gitulah caranya, duduk. Jadi saya pergi ke Mekah, duduk Mekah. Sampai di Mekah, saya temu dia. Dia cakap apa dengan saya? Namanya Syekh Hassan. Duduk di, kalau kita dengar tempat perang di Syria sekarang ni namanya Halab, Aleppo. Racu dah, tak ada. Dia tanya saya, awak ada duit ke? Saya kata okey, alhamdulillah ada. Tak, saya tanya sungguh, awak ada duit tak? Kata okey, ada. Ni saya tanya ni, awak ada duit tak? Kata ada duit. Dia pun keluar dompet dia. Dia tak bagi duit kat saya. Dia bagi kad kredit, kad tu. Ambillah, mau cocok lah berapa guna. Bini dengan tok lelaki. Tok lelaki berani tak? Ambillah berapa banyak, cocok. Tak berani. Insert dia. Jangan. Unlimited lah, berat. Ayah. Ada kat buah ayah. Aku tak nak percaya kot. Kadang-kadang yang ambil semua, dengar kata nak pergi jaya ni. Jaga. Tuan-tuan, orang tak buat kerja main bagi kad bank ni. Bagi tu. Saya tak sia, tak apa, terima kasih. Baik. Bila sampai tahap baik, lain. Ini jadi pemurah. Di Mekah, di Madinah kita tengok macam-macam ada. Hak ni derma, hak ni. Kita latih tuan-tuan. Kita latih. Bila kita boleh latih macam tu, kita akan dapat satu nikmat besar. Jangan hanya nikmat diberi, kita kena biar dapat satu lagi nikmat. Nikmat memberi. Maka memberi makan ni pahalanya besar. Sebab itu kalau kita baca dalam nas, Quran, hadis, beri makan ni satu standard yang paling tinggi. Antara Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah
la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mereka beri makan daripada apa yang mereka kasihi, daripada makanan tersebut kepada orang miskin, kepada anak yatim, hatta kepada tawanan perang. Dan mereka berkata, kami beri makan kepada kamu semata-mata kerana Allah. Kami tidak mengharapkan kepada kamu balasan dan juga ucapan terima kasih. Kami hanya mengharapkan kepada Allah kerana kami takut pada hari di mana segala muka-muka manusia masam keseluruhannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini beri makan. Bila kita tengok beri makan seperti itu, maka kita faham betapa beri makan ini hebat sangat. Beri makan. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah meninggal sekitar 900 tahun lepas. Dia lahir sekitar tahun 500 lebih, meninggal 600 lebih. Syekh Abdul Qadir Jailani kata, aku dapati antara amalan paling baik beri makan kat orang. Maka dia tumbuh tempat makan dan dia beri makan. Kata cicit-cicitnya, sampai sekarang tempat makan Syekh Abdul Qadir Jailani berfungsi sebagai beri makan. Berapa puluh generasi dah. Barakah, ikhlas dia sampai sekarang boleh. Ini tanda haji mabrur. Suka beri makan. Dan perkara ni kita jangan beri makan hak mahal-mahal. Kita sendiri pun tak makan hak mahal, nak beri makan orang hak mahal, tak boleh kita. Tapi kadang kita mampu. Kadang-kadang tuan-tuan kita duduk dalam atas satu meja tu, ada 3-4 orang, dia angkat tangan, tokey belum bayar meja saya ni. Ni tak ada niat untuk jadi calon pilihan raya, tak ada macam ni lain. Ni sekadar ni, tokey belum bayarlah. Dia pun kata, oh ni RM30. Okey lah, saya bayar sekali pada tuan-tuan. Ini dia. Orang zaman dulu kerana berlumba nak beri makan, bergocok. Pelupuk-pelupak apa? Aku nak bayar, ni nak bayar. Kita kat mu bayar. Bergocok apa? Lain. Saya baca dalam satu sejarah orang yang paling pemurah. Salah seorang paling pemurah namanya Qais. Pemurah yang amat sangat. Ni zaman tadi. Pemurahnya dia tuan-tuan, bila dia sakit, orang tak datang rumah dia di Madinah. Dia panggil khadam dia, apa orang nak bagi makan. Khadam dia buat survey, cek, bagi tahu, tuan, sebab orang tak mari rumah tuan baik telajuk. Apa pula baik sampai dia mari? Dia kata, tuan, sebab tuan ni selalu bagi hutang kat orang banyak. Dia kata, kau pergi announce depan gambar tu, di belakang masjid ke tepi tu, bagi tahu siapa yang ada hutang dengan kes halal sekata tu. Serta merta orang mari, sampai pintu rumah tu patok, ramainya mari. Hak banyak hutang tu awal sekali mari, selesai masalah. Contoh. Jadi pemurah sangat. Sampailah kepada satu tahap, orang kata, Qais, kami rasa tak ada lagi orang lebih pemurah pada kamu. Qais ni, saya kata, tak ada lagi. Ada lagi orang lebih pemurah pada awak? Ada. Siapa dia? Dia pun cerita, satu hari aku 2-3 orang musafir sampai kepada satu perkampungan Arab Bedui. Akhirnya dekat nak malam, kami tak tahu apa benda kami nak buat. Bila dah dekat nak malam, maka kami tengok sebuah rumah, kami pergi. Keluar seorang perempuan.
Kami cakap, puan, boleh tak izinkan kami menjadi tetamu? Perempuan tu kata boleh. Orang-orang yang berada sikit ni zaman dulu, dia buat rumah kecil satu. Rumah kecil ni tempat tetamu duduk. Dia panggil manzul. Sampai sekarang masih ada lagi di Syam, sistem macam tu, Syria. Dia pun duduk sampai gelap malam. Suami perempuan ni balik. Bila balik ni, suami perempuan ni suka sangat layan tetamu. Untuk malam tu, dia jamu apa tuan-tuan? Seekor unta. Orang 3 orang. Bukan ekor unta, seekor unta. Kena faham tu. Dari sini Allah makan. Sudah macam esok, unta lain pula seekor. Kawan ni kata, ni hak mana pula? Dah ni unta hak baru pula semalam. Hak malam dah habis lagi. Aib bagi kami jamu 2 kali makanan yang sama kepada tetamu. Dah tak habis malam. Sudah tetamu makan, kami akan jamu orang kampung semua. Beri makan. Malam ketiga, seekor lagi. Kawan ni kata berat tau, main berekor-ekor ni. Akhir sekali, kawan ni kata kita kena pergilah. Kemudian tuan ni di gembala ataupun apa, Qis ni letaklah duit bawah batar ke belakang bawah tu. Siap semua, dia pun pergi ketuk pintu rumah orang ni. Perempuan dia pun keluar. Ada apa? Kata dia, kami ucap terima kasih banyak, kami terpaksa dah pergi. Terima kasih banyak tuan, puan, kisahlah kat suami. Gitulah macam kita kat Malaysia. Mereka pun keluar. Sudah berjalan, berlenggang sama-sama ni. Tengah jalan, tiba-tiba tok lelaki ni mari bawa kuda dengan laju, dan mukanya berubah sakar, berubah yang amat sangat. Lalu berkata kepada ni, hei celaka. Allah, mula-mula 3 hari lepas baik semua bahasa, ini celaka. Bahasa Arab kata, ya la'in, hei yang kena laknat celaka. Orang ni kejut. Allah, kuda ni. Dia sampai dekat, dia ambil uncang yang Qis bagi tu, dia baling. Semua baling. Ambil barangmu. Kalau kita apa? Baling. Ambil barangmu. Kita jawab apa? Tak cukup. 3 ekor unta dah kan cukup macam tu tak? Tuan-tuan kata apa? Dia kata, kau ambil barang ni. Kalau kau tak ambil barang ni, aku bunuh kamu. Allah kata, kenapa pula jadi budak lalu ni? Sungguh aib bagi kami bila kami jamu orang buat kerja macam ni. Jangan malu kami. Nak kacau sungguh, nak bunuh. Ada ke gitu di Malaysia? Tak ada, kata memang tak ada. Baca sejarah je. Ni pun kalau di Malaysia kita kata sejarah dongeng dah jadi. Kata Qis, aku terkejut sungguh. Kata saat dia terlalu baik, tiba-tiba marah, maki, hamun kita, baling kat kita. Rupa-rupanya silap kita letak duit bawah batar dia. Aib pantang. Kita pergi rumah orang besar, rumah orang ini, orang tu bagi duit ke anak kita, jangan, tak payah ambil. Apa susah? Dalam kereta, dia bagi berapa? La ilaha illallah. Hanya lalu lah kereta. Kereta pun tak dah sampai kat traffic light lagi. Hanya dah. Masya Allah, 50 riyal. Anak kita pula ramai 8 orang. 400. Itu kena cukai apa nak 20 tu isi minyak. Kata tuan-tuan, ni orang baik. Haji kena buat macam tu. Dan satu benda yang pelik, Allah, Nabi kata, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wa az-zunub. Kamu buatlah ibadah haji, kalau ada rezeki buat umrah, ada rezeki lagi buat umrah. Maknanya setahun sekali, setahun 2 kali, ataupun 2 tahun sekali, ataupun 3 tahun sekali. Ni kalau bahasa kita kau cah bateri. Kenapa? Fungsi haji dan umrah ni, dia dapat membasmi dosa.
Itu ma'ruf. Kedua, dia dapat membasmi kefakiran. Orang di Mekah bertambah kaya. Percayalah. Orang di Mekah rezeki ada. Saya pernah pergi tuan-tuan dengan kawan-kawan. Seorang tu cakap dengan saya, tiba-tiba hari tu dia jam bukit. Ni cerita lama. Kata apa je jam bukit? Dia kata alhamdulillah saya dapat tender. Tender berapa je? Kelas A. Jadi saya dapat dalam 50 juta, 20 juta. Allah kata hebat. Ada orang lain pula kata alhamdulillah saya dapat promosi jawatan naik. Kau ni pula alhamdulillah. Maknanya tuan-tuan, haji ni dia pelik. Kita tengok haji ni dia berhabis duit. Tak. Haji ni sebenarnya duit akan bertambah. Tapi jangan kedeku. Ni jadi kedeku pula. Macam saya kata tadilah, sifat macam itu. Jadi oleh kerana masa tak berapa ada dengan saya ni, saya mohon maaf sangat. Saya cuba nak jawab beberapa soalan. Soalan yang pertama, adakah sebarang petanda yang merumuhkan seorang itu mendapat haji mabrur? Prestasi ibadat dia jauh lebih baik selepas haji daripada sebelum haji. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan disebut juga oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala dan juga para ulama yang lain. Yang kedua, adakah akan mengurangkan peluang untuk dapat haji mabrur sekiranya kita mengerjakan haji dengan keadaan ditolak dengan kursi roda sewaktu beribadah seperti tawaf atau sa'i serta melangkah? Jawabnya tidak. Haji ni tuan-tuan, dia kena datang dengan hati. Bila orang tu datang dengan hati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nilai berdasarkan hati. Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, itu ada hatinya bertakwa. Allah sengaja menyebut wa'azim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Serulah haji, orang akan datang jalan kaki, orang akan datang dengan kuda kubu. Maknanya hayat kedatangan, suasana kedatangan, suasana perlakuan itu tak. Yang pentingnya betul menepatinya. Kita mampu sekadar itu. Ada orang tu mampu bertongkat, ada orang tu mampu bertolak. Ada orang tu mampu mengusung. Siapa dia pernah pergi haji tahun 80-an, awal 90-an, masih tengok ada orang usung atas tu. Sekarang tak ada dah. Dulu orang negro usung ni, dia dah usung. Maka pada masa itu tak jadi masalah. Yang penting kita tunai dengan sebaik-baiknya. Soalan yang ketiga, adakah kemungkinan saya mendapat haji mabrur terjejas kerana perkara berikut? Ceritanya dia belajar di luar negara lewat 80-an. Seorang kenalan mengirimkan wang yang agak banyak $600 untuk disampaikan keluarganya di Pulau Pinang. Malangnya terdapat halangan menyebabkan wang tersebut tak dapat disampaikan. Hanya baru-baru ini saya teringat perkara itu. Sekarang saya telah kehilangan nama dan alamat kenalan tersebut dan tiada nombor telefon menyebabkan wang tersebut tak dapat dikembalikan. Bagaimanakah cara pengulangan duit tersebut dan apakah yang perlu saya buat? Pertama sekali tuan-tuan, kita cuba ingat balik apa nama kawan kita, kenalan itu. Kedua, bila sebut Pulau Pinang, kita tak payah dah cari kawasan lain, maknanya Pulau Pinang. Ketiga, kita sekarang ni banyak kemudahan. Kalau orang tu jujur, dia boleh masuk dalam IG dia, dalam Facebook dia, saya ada kenalan, dia cerita macam ni, maka ada lah yang tahu. Kalau 30 orang tahu, kita tengok hotna kata heran. Kita pun tahulah satu-satu. Biasanya kalau kita jujur macam ni, orang jawab jujur. Melainkan kalau kita kata orang kirim barang kat kita 6 juta, itu yang masuklah. Kalau nak tu lera ni lain. Kemudian selepas itu kita kena usul cari. Kalau kita rasa memang dah tak ada apa-apa, duit nak bendera itu,
kita sedekah fisabilillah, sama ada masjid ke Baitul Mal lagi baik, kemudian terlepaslah kepada kita. Kecualilah apabila seseorang itu dia datang semula dan menuntut, maka kita kena bagi. Maka sedekah yang telah terdahulu itu jadilah sedekah bagi pihak kita. Jadi kedua-duanya dapat. Dan banyaklah kita baca doa, Allahumma firli walah, ya Allah ampunlah dosaku dan ampunlah dosamu. Dengan sendirinya insya-Allah Allah akan menghapuskan mengikut pandangan para ulama. Jadi tuan-tuan, insya-Allah sahabat-sahabat kita akan sambung lagi perbincangan ini. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Dan saya mohon maaf, sebenarnya saya nak lama, kalau boleh nak 5 jam ceramah dengan tuan-tuan, tapi apakan daya, saya terpaksa kita merlu ada satu lagi urusan yang tak dapat dielakkan. Bersama kami ni banyak buku tuan-tuan berkenaan haji apa selepasnya. Banyak jawapan dari sini. Solat kapal terbang, macam kita nak pergi Mekah, macam mana solat kapal terbang. Bayar dinas pelbagai hukum solat, kita tengok. Begitu juga beberapa buku-buku yang lain, termasuklah buku hadis 40 yang mungkin kita boleh faham tentang sebahagian bab haji, rukun Islam dan sebagainya. Yang penting kita gunakan platform pelajaran ni, sentiasa kita belajar sehingga kita langkah kaki ke Mekah. Sampai di Mekah nanti, kalau bertemu dengan saya, kalau saya dapat pergi bertemulah di Pakar Rojok Tamu Haji di sana. InsyaAllah soalan-soalan secara personal atau apa pun, kalau saya mampu jawab, saya jawab. Dan kita akan keluar bayan haji satu persatu untuk memeriahkan dan merancangkan suasananya. Begitu juga dengan bab yang lain. Jadi sekali itu mohon maaf bahasa yang saya guna kasar, tak sesuai dengan khalayak sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum